Hai, saya Dr. Azila. Berapa ramai di kalangan kita yang mempunyai sijil teknologis profesional iaitu membawa gelaran TS? Tahukah anda, sijil tersebut kita perlu perbaharui setiap tahun dengan syarat kita memenuhi kriteria iaitu CPD hours. Apa itu CPD? CPD ialah Continuing Professional Development yang mana menunjukkan ataupun membuktikan sumbangan kita kepada teknologi dalam bidang yang kita ceburi. Untuk TS, syarat yang diberikan adalah mencapai 30 CPD hours setiap tahun untuk melayakkan kita memperbaharui sijil teknologis profesional tersebut. Jadi, hari ini saya akan tunjukkan cara mudah untuk kita mendapatkan CPD hours. Jom follow saya. Baik, Mbot ada menyediakan platform untuk kita monitor CPD hours. Okey, boleh pergi ke cpd.mbot.org.my. Okey. So, kita sign in account kita. Okey, saya klik sign in. Dan dia akan bawa kita ke dashboard sistem CPD Mbot ni. Okey, so ini adalah dashboard yang mana menunjukkan CPD hours lah yang kita dah berjaya kumpul. Okey, jadi dekat dalam ni, kalau kita scroll ke bawah, dia ada senarai aktiviti ataupun program ataupun kursus yang berdaftar yang mana kalau kita join, okay, kita akan dapatlah nilai CPD hours seperti yang ditulis dekat sini. Okay, tapi sekarang kita tak nak menggunakan laluan yang tersebut, kita nak masukkan aktiviti kita sendiri yang mana yang kita buat seharian dekat kita punya tempat kerja. Okay, jadi daripada dashboard ni, cari ikon add CPD activity, okay, klik. Okay, so kat sinilah kita nak isi maklumat-maklumat berkenaan dengan program ataupun training ataupun aktiviti kita. Okey, atas ni adalah detail kita, nombor sijil. Okey, dan bawah dekat name of program ni, kalau kita klik dekat drop down ni, dia akan senaraikan aktiviti tadi yang dah berdaftar. Okey, tapi yang ni kita tak nak guna, so kita pergi kepada next. Bawah ni ada satu pernyataan, click here if program not listed. Okey, so kita tick kat sini untuk membolehkan kita mengisi secara manual. Okey, so untuk program, bolehlah kita isikan nama program ataupun training kita ataupun aktiviti kita. Okey, saya nak ambil contoh. Okey, kita type lah dekat sini nama program, nama organizer. Okey, dan kita masukkan tarikh. Okey, kita masukkan tarikh dekat sini. Then number of days adalah bilangan hari lah. Dia akan count berdasarkan tarikh yang kita isi dekat atas. Okey, next adalah total CPD hours requested. Okey, ini kita boleh masukkan tapi kita boleh rujuk kepada guideline untuk mohon lah, maksudnya yang bersesuaian. Okey, CPD hours yang bersesuaian dengan program kita. Okey, so contohnya saya nak mohon dekat sini 5. Okay, ini adalah yang kita mohon, tapi Mbot akan review dan akan luluskan sebanyak yang sesuai lah. Okay, kalau kita mohon 5 mungkin dapat 10 ataupun berkurang. Okay, then next adalah Mbot related field of technology, silah yang mana berkaitan. Okay, then seterusnya type of CPD activity. Okay, ini pun kena rujuk kepada guideline yang mana dalam guideline tersebut dah ada lah kategori aktiviti dan contoh-contoh sekali. Jadi kita boleh rujuk kat situ untuk nak pilih lah sama ada program kita ni nak masuk dalam kategori yang mana satu. Okay, so contoh saya ambil kat sini. Alright.
Pergi bawah lagi akan ada details of program ataupun training. Okey, sini optional, tapi dinasihatkan untuk kita terangkan sikit lah. Okey, apa program yang kita dah jalankan ataupun kursus yang kita dah hadiri dan apa sumbangan kita ataupun peranan kita dalam program tersebut. Okey, dan bawah ni adalah supporting documentation requirement. Okey, dekat sini dia ada senaraikan beberapa jenis. Okey, tapi kita tak semestinya bagi semua. Minimum satu. Okey, minimum satu. Contohnya kita cuma ada certificate of attendance sahaja. Okey, so kita tick sini dan ambil file. Okey, dan kita attach lah file kita. Then, dah ada kat sini. Okey, kalau kita nak attachkan lebih daripada satu boleh, tapi minimum satu pun dah cukup. Alright. Seterusnya bawah, kita dah settle semua kat atas. Okey, bawah ni ada 3 button iaitu cancel, save dan submit. Okey, kita akan gunakan button save bila maklumat yang kita isi ni belum lagi cukup. Okey, mungkin kita belum dapat lagi sertifikat. Okey, jadi kita nak save dulu, belum submit lagi. Jadi kita boleh tekan save. Tapi kalau kita dah ada semua maklumat kat sini, kita nak terus submit, boleh terus klik submit. Okey, jadi contoh yang kat sini saya nak tekan save lah. Okey, sebab ini secara apa ni, untuk testing sahaja. Jadi saya klik save. Okey, dan record save successful. Okey, so bila dekat sini, kita kembali ke dashboard. Okey, untuk melihat. Okey, dan kalau kita submit, kita kena bagi masa kepada MBOT lah untuk review dan bagi kita CPD hours yang sesuai. Okey, so kita kembali ke sini. Kalau kita scroll bawah sikit, boleh lihat dekat CPD application status. Okey, kat sini ada ditunjukkanlah status application kita lah. Okey, saya punya ada 0 submitted, 0 rejected, 2 save dan 4 approve. Okey, maksudnya ada 2 yang belum selesai. Maksudnya saya dah isi tapi belum siap dan saya belum submit. Dan yang approve ni adalah yang dah submit dan dah di-approve oleh MBOT. Okey, kat mana saya nak tengok senarai-senarai aktiviti ni ataupun program ni, kita boleh pergi ke sebelah kiri CPD point application. Okey, pergi dekat history untuk tengok yang dah lepas. Okey, yang maksudnya yang kita dah submit, yang kita dah dapat approval ataupun kita dapat rejection lah. Okey, so detail semua ada kat sini, tarikh kita isi, berapa banyak CPD kita mohon, okey, requested, dan berapa banyak CPD yang diberikan oleh MBOT. Okey, so contoh saya ada yang dinaikkan oleh MBOT. Saya mohon 2. Okey, MBOT bagi saya 5 CPD hours. Okey. Alright. Dan untuk kita lihat yang kita masih lagi dalam proses, okey, kita pergi balik dekat CPD point application, tengok dekat current. Okey, so current ni saya ada yang belum selesai ataupun dah submit tapi belum lagi MBOT luluskan, dia akan ada dekat sini. Okey, jadi ini adalah contoh yang tadi. Okey, saya dah isi tapi saya belum submit lagi. Status dia adalah save. Jadi kalau kita nak edit semula, kita boleh klik kat sini lah. Okey. Alright, so kembali kepada dashboard. Okay, so bila dekat dashboard, kita akan kumpulkan CPD hours. Okay, dan sistem ni akan calculate lah untuk kita. Dan kat atas ni boleh lihat renewable current status. Okay, jadi kat sini dia akan monitor CPD hours kita yang setiap tahun dah. Okay, sama ada kita dah boleh mohon untuk renew ataupun belum lagi boleh. Jadi contoh saya sekarang daripada Februari 2023 sampai Februari 2024, maksudnya saya perlukan 30 CPD hours tadi. Saya punya CPD hours dah sufficient for renewal, dah cukup. Okey, saya dah dapat 32 CPD hours dekat sini. Okey, jadi saya dah boleh apply for renewal. Okey, tekan sinilah untuk apply for renewal. Okey, dan kalau masih belum cukup, dia akan tunjuk dekat sinilah insufficient, okey, dan masih belum boleh mohon untuk renewal. Okey,
So, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Diharapkan dapat membantu kawan-kawan semua dekat luar untuk um, memohon, okey, ataupun mendapatkan mencukupkan CPD hours setiap tahun untuk memastikan sijil teknologis profesional kita tu dapat diperbaharui dan kita pun masih boleh uh, terlibat, okey, dengan aktiviti-aktiviti ataupun program yang berkaitan dengan bidang ataupun teknologi yang kita ceburi. Okey, itu saja. Terima kasih.